Kepentingan Perjanjian Saigon 1874 kepada Perancis dan Vietnam. Pengenalan. Abad ke-18 dan 19 merupakan suatu zaman perluasan wilayah kuasa barat. Banyak negara di Asia Tenggara telah dijajah dan dikuasai sepenuhnya oleh kuasa-kuasa barat bagi memastikan keperluan dan kehendak mereka dipenuhi. Perancis merupakan antara negara yang bersaing dalam memperluaskan kuasa dan wilayahnya di Asia Tenggara seperti British, Belanda dan Sepanyol. Perancis berkeinginan untuk menjajah serta menjadikan Vietnam sebagai salah sebuah negara di bawah kekuasaannya. Hasilnya, Perancis berjaya mendapatkan Vietnam melalui Perjanjian Saigon yang telah ditandatangani pada 15 Mac 1874. Penyerahan hubungan dasar luar Cochin China yang memberi kepentingan kepada Perancis. Cochin China merupakan sebuah wilayah yang terletak di selatan Vietnam yang menjadi tumpuan semasa zaman penjajahan British yang dahulunya dikenali sebagai Nam Kỳ. Terletak bersempadan dengan Kemboja di barat laut dan utara dengan wilayah bersejarah Annam iaitu di timur laut. Wilayah Cochin merupakan bahagian pertama Vietnam yang dijajah oleh Perancis semasa era zaman kolonial. Permulaan penaklukan Perancis ke atas Cochin China bermula semasa Empayar Kedua Napoleon Ketiga dengan bantuan tentera Perancis dan Sepanyol dari Hindia Timur menyerang Da Nang pada September 1858. Tentera-tentera ini berjaya menawan Saigon pada 17 Februari 1859. Kerajaan Vietnam yang tewas terpaksa menyerahkan 3 wilayah Vietnam yang terdiri daripada Ben Ho, Gia Dinh, Dinh Truong kepada Perancis melalui Perjanjian Saigon. Vietnam menyerahkan hubungan dasar luar Cochin China kepada Perancis serta kedaulatan dan pentadbiran negara. Kawasan strategik Cochin China, lokasi utama bagi penduduk dan masyarakat di sana yang datang dari pelbagai negara bagi mendapatkan bekalan dan keperluan dan mempunyai pelbagai keistimewaan dengan kaya dengan hasil bumi serta kemudahan dan infrastruktur. Perancis memperkenalkan dasar asimilasi. Mereka melakukan perubahan generasi dalam keluarga imigran yang berbeza budaya dan setelah diasimilasikan pada tahap tertentu, seterusnya mengikut kepada budaya dominan. Mengakibatkan masyarakat tradisional Vietnam di Cochin China telah hancur dan hilangnya golongan cendekiawan. Perancis menubuhkan masyarakat peribumi yang membantu dalam menguruskan pentadbiran, memberi peluang kepada masyarakat dan penduduk Vietnam untuk memajukan diri dengan mengambil peluang menyertai dalam hal ehwal pentadbiran, memberi peluang kepada beberapa orang Cina untuk menaiki pangkat dan jawatan dengan cepat seperti Hang Chow Kai, membantu pihak Perancis dalam melicinkan pelaksanaan serta menjalankan pentadbiran Perancis di Cochin China. Penyebaran agama Kristian. Tujuan utama Perancis datang ke Vietnam selain daripada mendapatkan kekayaan ekonomi yang ada adalah untuk menyebarkan agama Kristian dalam kalangan masyarakat Vietnam. Penyebaran agama Kristian telah dilakukan oleh para mubalik yang dibawa khas dari Perancis sekaligus memberikan peluang kepada Perancis untuk menakluk beberapa wilayah Vietnam dengan menggunakan dasar agama Kristian yang diamalkan oleh Wangsa Nguyen. Pada tahun 1802, Jalon terpaksa menerima dan memberikan layanan yang baik terhadap mubalik Kristian kerana telah membantu Nguyen An ketika menyerang Tyson.
Walaupun sebaliknya, Maharaja Jialong sendiri bersikap liberal dan merupakan penganut Confucianism yang kuat. Namun, selepas kematian Maharaja Jialong, sikap toleransi ini tidak wujud dalam kalangan penggantinya. Ini kerana sikap konservatif dan berpegang kuat kepada sistem sosial-politik Confucianism dalam kalangan pemimpin pusat menjadikan Vietnam sebagai sebuah negara yang mengambil pendekatan dalam menentang Barat dan tidak mahu berkompromi. Permulaan kepada tercetusnya Perjanjian Saigon di mana kesilapan Maharaja duduk membunuh Bishop Sepanyol sehingga telah melibatkan Sepanyol dalam pertikaian antara Vietnam dan Perancis. Hal ini telah memberikan peluang kepada Perancis untuk menakluk beberapa wilayah Vietnam. Ini kerana Perancis sengaja membuat beberapa tuntutan dan apabila tuntutan itu ditolak, Perancis dengan bantuan Sepanyol menyerang Tauran pada 31 Ogos 1858. Kemudian mereka mara ke selatan dan berjaya menawan Saigon pada 18 Februari 1859. Secara keseluruhannya, penaklukan Perancis ke atas Saigon dan Tauran ini sebagai penaklukan peringkat pertama di Vietnam. Di sini, kita dapat lihat bagaimana dasar agama Kristian telah menyebabkan pihak Perancis berjaya mengambil kesempatan untuk meluaskan kuasanya di Vietnam dan kesannya beberapa wilayah penting di Vietnam telah berjaya dikuasai oleh Perancis. Isi yang ketiga, Perancis mendapat kebebasan belayar, menjalankan aktiviti perdagangan serta memonopoli aktiviti ekonomi Vietnam. Pelayaran Sungai Merah diisytiharkan bebas sehingga ke Yunnan kerana mempercayai Sungai Merah sangat strategik dan penting dalam urusan perdagangan luar terutamanya China. Selain itu juga, pembukaan Sungai Merah untuk perdagangan dan pelabuhan untuk menguasai dan memonopoli utara Vietnam. Di samping itu, kedudukan strategik pelabuhan Hai Phong yang terletak di laluan laut yang menghubungkan bahagian utara Vietnam dengan seluruh dunia menjadi tarikan terutamanya Perancis. Justeru, penempatan konsul di setiap pelabuhan bagi memudahkan Perancis membawa pelabuhan tersebut ke tahap antarabangsa dan memudahkan perdagangan garam dan senjata api sekaligus menguasai ekonomi di Vietnam. Tambahan pula, perjanjian perdagangan telah dimeterai dengan memberikan kapal Perancis dan syarat perdagangan yang lebih menguntungkan dari warga negara lain. Akhir sekali, pelantikan pegawai Perancis ke jawatan penting dalam perkhidmatan kastam Vietnam. Perjanjian Saigon yang telah dimeterai pada tahun 1874 antara Perancis dan Vietnam bukan sahaja memberi kepentingan dan mendatangkan faedah kepada Perancis, malahan ia juga memberikan kepentingan kepada Vietnam. Antara salah satu kepentingan Perjanjian Saigon pada tahun 1874 terhadap negara Vietnam ialah kerajaan Perancis berjanji untuk membantu melindungi negara Vietnam daripada serangan luar. Dengan adanya lindungan Perancis terhadap keselamatan Vietnam, ianya memberikan satu kelegaan terhadap Vietnam kerana tidak perlu lagi risau dengan ancaman yang datang dari luar. Perancis juga menjanjikan kuasa ketenteraannya dan bantuan laut kepada Vietnam sebagai balasan kepada Vietnam kerana telah menandatangani perjanjian ini. Hal demikian dapat dibuktikan bahawa Perancis telah menghantar seramai 100 orang tenteranya untuk menjaga konsulat di Hanoi. Pada 10 Ogos 18
1883, tentera laut Perancis telah melakukan sekatan ke atas pelabuhan Vietnam bagi menghalang penghantaran amunisi perang oleh China. Dengan adanya sekatan seperti ini dapat menyekat kemarahan China untuk menyerang Vietnam. Ini seperti mana telah termaktub dalam perjanjian Saigon pada tahun 1874, di mana Perancis melindungi Vietnam daripada serangan luar dan merupakan kelebihan yang diperoleh oleh Vietnam setelah termeterainya perjanjian tersebut. Perancis juga telah membantu Vietnam untuk mengusir tentera bendera hitam di bawah pimpinan Liu Yong Fu dari Tonkin, dan ini juga merupakan satu kelebihan yang diperoleh oleh Vietnam. Tentera bendera hitam yang asalnya merupakan tentera upahan yang bertempur dalam pemberontakan Taiping yang berlaku pada tahun 1850. Perancis bukan sahaja mengetepikan baki ganti rugi perang yang ditanggung oleh Vietnam yang masih terhutang di bawah perjanjian Saigon 1862, tetapi Perancis telah memberikan hadiah kepada Vietnam sebanyak 5 buah kapal tentera laut dan dengan beberapa buah meriam dan senapang kepada Vietnam. Hadiah ini diberikan kepada Raja Tuduk sebagai tanda meraihkan kemenangan baginda bersama rakyat-rakyatnya. Kelebihan ini memberikan Vietnam kebebasan daripada hutang dengan Perancis dan memperoleh senjata yang berguna untuk mempertahankan kedaulatan negara mereka. Perancis mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Vietnam. Selama beribu-ribu tahun, China memerintah Vietnam. Budaya Vietnam banyak dipengaruhi oleh penguasaan China. Ini dapat dibuktikan apabila Vietnam terpaksa mengamalkan sistem tulisan Cina, Konfusianisme, kesenian dan kesastraan. Sebahagian daripada Vietnam yang ditakluki kehilangan bahasa ibunda, budaya dan identiti kebangsaan mereka sehingga berlakunya pemberontakan sistem Trang. Oleh hal yang demikian, kepentingan perjanjian Saigon yang diperolehi oleh Vietnam dapat dilihat apabila Vietnam memindahkan kuasa kedaulatan negara mereka kepada Perancis. Dengan termeterainya perjanjian Saigon 1874, perjanjian ini memperlihatkan tekad dan usaha Perancis untuk membebaskan Vietnam secara keseluruhannya daripada sebarang kuasa asing ke atas Vietnam termasuklah China dan mengiktiraf kedaulatan Maharaja Vietnam dalam pentadbiran. Namun dalam usaha membebaskan diri dari kekuasaan China, mereka terpaksa menerima adat budaya China yang telah lama berakar umbi dalam masyarakat Vietnam. Oleh itu, kemerdekaan sebenar yang dicapai oleh Vietnam hanya berlaku selepas bebasnya dari pengaruh Perancis dan juga selepasnya Perang Amerika-Vietnam. Kesimpulannya, Perjanjian Saigon 1874 dengan Perancis lebih dilihat sebagai satu perjanjian biasa untuk urusan perdagangan dan perniagaan yang memberikan kepentingan kepada Perancis dan Vietnam. Kepentingan kepada Perancis lebih dilihat kepada ekonomi dan perdagangan, manakala bagi Vietnam pula lebih kepada ketenteraan dan keselamatan.